Tajuk program kita malam-malam ini yang dilaksanakan di seluruh negara dipanggil Jelajah Prihatin. Kalau tuan-tuan ingat, perkataan prihatin ini sentiasa bermain di fikiran kita, sentiasa bermain dan di depan mata kita sewaktu negara ini berada di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita ingat pada waktu itu Tan Sri mula memegang tampuk sebagai Perdana Menteri pada awal Mac 2020. Sedang baru masuk sebagai Perdana Menteri 18 Mac 2020 PKP pertama dilaksanakan. Daripada itu, saya sentiasa ingat, sentiasa disebut oleh Tan Sri bahawa walaupun apa jua terjadi, kita kena pastikan bahawa di atas meja di setiap rumah rakyat ada makanan yang terhidang. Keprihatinan ini terus diterjemahkan dengan pelbagai program, pelbagai bantuan yang diberikan sewaktu negara melalui satu tempoh yang amat sukar yang tidak pernah dilalui sebelum ini, iaitu sewaktu pandemik COVID-19. Saudara-saudari, sejarah menunjukkan tidak ada seorang pun Perdana Menteri di Malaysia ini pernah menangani dua krisis serentak. Krisis ekonomi pernah dilalui oleh semua Perdana Menteri. Namun belum pernah ada seorang Perdana Menteri yang terpaksa menangani krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Kita bercakap tentang hidup dan kehidupan. Pada waktu itu bukan saja Malaysia tetapi seluruh dunia tidak tahu bagaimana nak menguruskan sebuah negara tatkala datangnya pandemik COVID-19. Dalam kesukaran itu, pelbagai pendekatan dibuat, berbilion-bilion ringgit pendekatan diperkenalkan untuk memastikan rakyat mendapat yang terbaik. Saya masih ingat saya, Datuk Seri Azmin, sentiasa bersama dengan Tan Sri pada waktu itu dalam mesyuarat berkaitan dengan COVID-19. Pada waktu itu nak mencari balance di antara hidup dan kehidupan bukan sesuatu yang mudah. Datuk Seri Azmin lah antara yang paling teruk sekali kena. Selain daripada saya, buka sekolah salah, tutup sekolah salah. Namun pada waktu itu kita terima hakikat bahawa dalam keadaan krisis kita dengar semua pandangan, tetapi dalam konteks kepimpinan Yang Amat Berhak Perdana Menteri pada waktu itu, pandangan daripada pakar-pakar, pandangan daripada pegawai-pegawai tinggi kerajaan adalah menjadi panduan utama. Sebab itu kadang-kadang kita rasa apa yang dilaksanakan itu mungkin kurang popular pada waktu itu, tetapi terpaksa dilaksanakan bagi mencari keseimbangan antara hidup dan kehidupan. Dalam saya 2,5 tahun berlalu, akhirnya kita berada di sini. Kita berada di sini bukan hanya di atas kebetulan. It is not by chance. It is by design. Beradanya kita di sini pada hari ini adalah kerana usaha-usaha dibuat suatu 2,5 tahun dalam konteks kepimpinan Perikatan Nasional dalam tempoh 17 bulan sewaktu COVID berada pada tahap yang paling sukar. Berbagai pendekatan dibuat dan hari ini kita lihat hasilnya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Ianya bukan berlaku sesuka hati tiba-tiba selepas pandemik ekonomi terus meningkat. Ianya kerana usaha dan pendekatan beratus-ratus bilion ringgit yang diusahakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu supaya ekonomi kita tidak terus menjunam ke bawah. Jadi kalau tak menjunam ke bawah, dia turun betul, tetapi dia akan naik lebih cepat, dan inilah yang kita akan lihat. Saudara-saudari, Tan Sri letak jawatan selepas ditarik turun oleh 15 orang ahli parlimen pada waktu itu yang tak tahan, yang melihat kepimpinan Tan Sri yang terus berlaku dalam keadaan baik, terus melihat pelbagai pendekatan yang dibuat, akhirnya mereka mencari alasan. Ini kluster-kluster yang sentiasa kita sebut kluster mahkamah. Apakah pendekatan yang boleh buat? Dia tarik turun sokongan dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari Isnin, 1 Isnin dalam bulan Ogos mengumumkan beliau meletakkan jawatan.
Saya nak cerita sebelum hari Isnin. Hari Sabtu Tan Sri panggil saya dengan Datuk Seri Azmin dan beberapa kepimpinan lain ke rumah beliau. Awal pagi kata Tan Sri nak jumpa, kita ke rumah beliau. Tan Sri kata selepas subuh pagi tadi saya telah maklumkan kepada isteri saya telah buat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekarang saya setiap orang diberi peluang bercakap. Kalau tak seringat, saya diberi peluang bercakap. Saya kata kalau kita lihat kembali Tan Sri dilantik sebagai Perdana Menteri 1 Mac 18 Mac 2020 PKP. Sepanjang 17 bulan dalam tempoh kepimpinan itu, fokus kita adalah membantu rakyat, membuat yang terbaik untuk rakyat dalam tempoh yang amat sukar. Tak pernah ada tempoh sesukar yang kita lalui sewaktu pandemik COVID-19. Dan saya kata kali ini, ya betul mereka merasa mereka berkuasa menarik kita turun. Mungkin ini ruang untuk kita duduk sekejap, berehat, dan kita akan kembali membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Dan sebab pada Tan Sri, melihat malam ini, Putrajaya ini, orang ingat inilah tempat Barisan Nasional. Dan malam ini, anak-anak Putrajaya dari pelbagai umur, pelbagai peringkat keluar menunjukkan iltizam bahawa kali inilah Putrajaya insya-Allah akan menjadi milik Perikatan Nasional, insya-Allah. Anak-anak Putrajaya, ibu bapa di Putrajaya, di sinilah gelombang patutnya bermula. Sepanjang saya berada di bawah kepimpinan 2 Perdana Menteri yang amat menghormati keputusan pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita lihat hari ini, ramai pegawai dan kaki tangan kerajaan kena turun naik mahkamah kerana menjadi saksi disebabkan oleh kepimpinan pemimpin Barisan Nasional sebelum PRU ke-14. Mereka ingin bersara dengan aman, tetapi kerana kleptokrat menguasai kerajaan pada waktu itu, maka mereka yang tidak bersalah ini terpaksa menghabiskan masa persaraan turun naik mahkamah untuk menjadi saksi ke atas kes-kes yang melibatkan berbilion-bilion ringgit wang rakyat. Kita berada di sini pada malam ini bukan untuk kita. Tan Sri berada di sini pada malam ini bukan untuk dia. Datuk Seri Azmin berada di sini bukan untuk dia. Kita berada di sini adalah untuk masa depan negara kita, untuk masa depan anak-anak kita, masa depan anak cucu kita. Dari 2018 sehingga 2022, buat pertama kali rakyat Malaysia disajikan dengan pelbagai bentuk kerajaan. 2018 Barisan Nasional dijatuhkan kerana tindakan mereka menggelapkan pelbagai peruntukan wang rakyat untuk kepentingan peribadi pemimpin pada waktu itu. 2018 mereka tumpang rempah bumi. Naik kerajaan Pakatan Harapan. Kita tahu di Putrajaya khususnya berapa ramai pegawai dan kaki tangan kerajaan yang tidak selesa berada di bawah kepimpinan kerajaan Pakatan Harapan. Ramai yang merasakan bahawa mereka seolah-olah dipimpin oleh satu kelompok yang cukup berbeza. Kerjanya nak cari salah, nak cari apakah kesalahan pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu. Mereka ditukar ke sana ke sini sesuka hati kerana dilihat kononnya tidak memenuhi keperluan mereka dalam melaksanakan apa jua yang ingin mereka laksanakan. Pada waktu itu ramai yang tertekan, ramai yang rasa kurang selesa. Dan akhirnya 1 Mac 2020 sekali lagi rakyat Malaysia disajikan dengan kerajaan baru, Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila Tan Sri naik turun
Datuk Seri Ismail Sabri memimpin UMNO Barisan Nasional sebagai Perdana Menteri. Berbagai janji dibuat sebelum naik sebagai Perdana Menteri, akhirnya UMNO tetap UMNO. Saya sudah sebut pada kawan-kawan, saya ingat UMNO dan Barisan Nasional ini bila dah hilang kuasa, maka dah insaflah. Tetapi tidak. Ketika kita kata janganlah buat pilihan raya, kami 12 orang Menteri Perikatan Nasional, janganlah buat pilihan raya, janganlah buat pilihan raya, kesianlah rakyat. Banjir ini kita tahu dah, saya orang Kelantan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 ni musim banjir. Kita tahu itu musim banjir. Saudara-saudara ini, kami Menteri Perikatan Nasional merayu, rakyat merayu, janganlah buat, masa banyak lagi. Ada UMNO Barisan Nasional peduli. Ada mereka peduli apa rakyat cinta? Tak ada. Dia dengar Zahid Hamidi cakap apa, dia dengar yang UMNO cakap apa. It's not about rakyat. Ini sembang saudara-saudari suatu kelompok manusia yang tidak pernah insaf dan tidak boleh menyentuh tampuk kuasa. Sebab itu malam ini terima kasih saya ucapkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional Putrajaya Bersatu PAS dan seluruh rakyat Putrajaya yang hadir pada malam ini. Kita bersatu hati, kita buktikan bahawa PRU ke-15 Putrajaya dan Malaysia adalah milik Perikatan Nasional.